Boleh saudara kongsikan apa itu Marfan Syndrome? Okey, apa itu Marfan Syndrome? Marfan Syndrome adalah gangguan genetik tisu penghubung. Tahap yang mana seseorang terjejas amat berbeza. Orang yang hidup dengan Marfan Syndrome ini selalunya mempunyai fizikal yang tinggi dan kurus, mempunyai lengan, kaki dan jari yang lebih panjang dari biasa. Apakah punca pesakit menghidap Marfan Syndrome? Okey, apakah punca Marfan Syndrome berlaku? Marfan Syndrome ini berlaku disebabkan oleh genetik keluarga ataupun juga disebabkan oleh keturunan pesakit dan ianya bukan penyakit berjangkit. Apakah simptom-simptom Marfan Syndrome? Antara simptom Marfan Syndrome ini ialah pada tulang dia. Tulang dia seperti manusia normal, tulang ibu jari ini tidak melebihi daripada tapak tangan, tetapi pesakit Marfan Syndrome akan melebihi. Okey, untuk pada bahagian sendi pula, dia dapat melenturkan tangan dia lebih lagi. Seperti manusia normal tidak dapat. Okey, yang ketiganya pada kulit. Kulit pada badan dia akan seperti garisan cakaran. Okey, untuk bahagian mata pula, pesakit mengalami iaitu mata malas. Mata malas ni disebabkan terjadinya saraf yang tidak dapat menyambung mata tu dengan betul. Jadinya pesakit mengalami 3 kali putus saraf pada mata. Jadinya pesakit mengambil keputusan untuk membuang mata belah kanan dan mata belah kirinya seperti biasa, tetapi rabun yang agak tinggi juga. Okey, yang terakhirnya pada jantung, iaitu pesakit yang kami tebual mengalami injak berlubang yang menjadikan ianya terpaksa mengambil ubat darah tinggi untuk mengawal implikasi jantung lebih teruk. Apakah rawatan dan komplikasi bagi penyakit Marfan Syndrome? Bagi penyakit Marfan Syndrome, sebenarnya kita tidak mempunyai rawatan yang khusus untuk menyembuhkannya. Namun begitu, terdapat beberapa solusi yang boleh diambil bagi mengawal penyakit ini. Pertamanya, bagi pesakit ini, pesakit telah mendapat rawatan bagi pembedahan penyambungan urat saraf di mata. Rawatan ini telah dilakukan sebanyak 3 kali. Bagi mata sebelah kiri pesakit pula, pesakit mengalami tahap kerabunan yang agak tinggi dan memerlukan dia memakai spek. Seterusnya, pesakit juga ada mengambil ubat darah tinggi bagi mengawal tekanan darahnya untuk memastikan jantungnya mampu berfungsi seperti normal. Apakah kesan yang dialami oleh pesakit dan keluarga? Baik, kesan yang dialami oleh pesakit dan juga keluarga daripada psikososial dapat dilihat berdasarkan penerimaan pesakit sendiri. Apabila telah pun didiagnosis menghidapi Marfan Syndrome ini, sebenarnya memberikan satu kerisauan buat dirinya yang merupakan anak sulung, dan pastinya dengan penyakit ini memberikan satu cabaran juga kepada pesakit dalam memastikan beliau dapat mencapai segala cita-cita. Dan walaupun diuji dengan penyakit Marfan Syndrome ini, pesakit berjaya mendapatkan keputusan yang cemerlang di peringkat SPM, STPM dan kini menyambung pengajian di peringkat sarjana muda di Universiti Utara Malaysia. Pesakit juga mengalami satu kerisauan seperti mana yang dikongsikan kepada kami, yang menyatakan bahawa beliau sangat risau sekiranya beliau tidak mampu berdikari kerana dengan cabaran dan juga keterbatasan daripada penyakit Marfan Syndrome ini akan menyebabkan beliau bergantung kepada banyak pihak, terutamanya daripada pihak keluarga, dan beliau sendiri menyatakan beliau tidak mahu menyusahkan mana-mana pihak, termasuklah ahli keluarganya sendiri. Daripada pihak keluarga pula, apabila dinyatakan beliau menghidapi ataupun telah pun didiagnos dengan penyakit Marfan Syndrome ketika beliau di peringkat menengah tingkatan 1 pada ketika itu, semestinya keluarga beliau berasa terkejut dan juga bersedih, berduka cita di atas ujian yang menimpa anaknya pada ketika itu. Namun dalam usaha dalam memastikan kelengkapan serta perkembangan pendidikan anaknya ini dapat diuruskan dengan baik,
maka keluarganya memberikan sepenuh perhatian kepada beliau dan juga beliau pesakit itu sendiri mendapat persekitaran psikologi yang sangat baik daripada ahli keluarga, yang mana ahli keluarganya, ibu bapa dan adik-beradiknya sentiasa menyokong beliau, tidak kira di mana pun beliau sedang lakukan ataupun sedang menghadapi cabaran ataupun dugaan dan sebagainya, kerana keluarga beliau sentiasa berada di belakang dan memberikan sepenuh sokongan dan menjadikan pesakit sentiasa berasa dirinya dihargai dan juga menjadikan pesakit lebih kuat semangat dalam melawan penyakit Marfan Syndrome ini. Boleh saudara kongsikan tentang masalah dan keperluan pesakit dan keluarga? Pesakit juga ada bercerita tentang masalah yang dihadapinya dan juga keperluan-keperluan bagi membantunya. Pertama, pesakit bercerita tentang masalah dalam menguruskan kehidupannya seharian. Pesakit tinggal di inasis dan di bilik OKU. Jadi pesakit mempunyai had dan menghadapi keterbatasan dalam menguruskan diri, seperti pesakit tidak mampu untuk menyuci tandasnya sendiri dan juga pesakit tidak mampu untuk menyapu lantai di biliknya kerana beliau tidak nampak. Pesakit dan keluarga pesakit juga mempunyai masalah dari segi kewangan. Seperti yang kita sedia maklum, rawatan-rawatan yang perlu diambil oleh pesakit memerlukan kos yang agak tinggi. Jadi keluarga pesakit ini merupakan sebuah keluarga B40 dan mereka jelas menyatakan mereka mempunyai kekangan dari segi kewangan. Pesakit tidak mempunyai atau tidak mendapat bantuan-bantuan yang banyak atau mencukupi bagi membantu kos sepanjang rawatan yang perlu dilalui olehnya. Saudara Ari, boleh kongsikan berkaitan peranan pekerja sosial perubatan dalam mengenai isu ini? Baik, pandangan saya, peranan pekerja sosial perubatan dalam menangani isu penyakit Marfan Syndrome yang dihadapi oleh klien yang telah pun kami temu bual. Pertamanya daripada segi rawatan susulan yang berterusan. Untuk pengetahuan saudara Ashraf, klien kita mendapatkan rawatan daripada Hospital Besar Kuala Lumpur kerana beliau merupakan orang Kuala Lumpur. Dan kini beliau sekarang sedang menuntut dan juga belajar di Universiti Utara Malaysia, dan beliau juga mempunyai temu janji khas bersama dengan doktor dalam tempoh-tempoh yang tertentu. Dan ada satu ketika memaksa untuk beliau berulang alik daripada Kedah ke Kuala Lumpur, dan setelah selesai menerima rawatan temu janji, perlu pula bergerak pulang daripada Kuala Lumpur ke Kedah untuk meneruskan kehidupan sebagai seorang pelajar. Dan pastinya dalam isu ini menyebabkan orang kata keterbatasan waktu dan juga kewangan kerana memerlukan daripada segi pengagihan masa dan juga wang yang diperlukan untuk bergerak daripada Kedah ke Kuala Lumpur dan Kuala Lumpur ke Kedah. Jadi saya menyarankan mungkin pekerja sosial perubatan boleh membantu dalam memindahkan kes pesakit daripada HKL, Hospital Besar Kuala Lumpur, ke hospital besar yang berdekatan, sama ada di Alustar Kedah ataupun di Perlis. Yang keduanya adalah daripada segi bantuan kewangan. Kita difahamkan bahawa keluarga pesakit bukannya orang yang berada dan juga menghadapi kadang-kala masalah kewangan, dan mungkin pekerja sosial boleh menyarankan bentuk bantuan dari segi zakat ataupun kewangan yang disediakan sama ada di peringkat universiti ataupun di peringkat agensi-agensi kerajaan yang tertentu untuk disalurkan kepada keluarga maupun pesakit.